Bertempur Islam sama Islam di Memali kerana orang tua punya fatwa. Dan anak kepada mangsa Memali itu jadi adun, pemuja kepada orang tua ni. Kemudian apa yang berlaku? Ya. Duk kata perlembagaan kafir, perlembagaan Tauhid, wajib lawan perlembagaan ini. Apa yang berlaku, saudara? Bila mereka jadi kerajaan, mereka jadi wakil rakyat, mereka bentuk kerajaan, mereka bersumpah, wallahi, wabillahi, watallahi, saya Abdul Hadi bin Awang akan mempertahankan perlembagaan persekutuan. Mempertahankan perlembagaan yang dia sendiri kata kafir. Kalaulah mangsa Memali di dalam tanah tu, yang dikebumikan di tanah itu, dengarlah saudara, apa perasaan mereka. Pernah jadi minta maaf dengan waris Memali. Usahakan nak minta maaf dengan waris Memali, dia boleh terima Mahathir itu sebagai penasihat. Dia boleh terima Saka Tua tu sebagai penasihat parti mereka di empat negeri. Saka Tua yang mengatakan mangsa Memali itu mati katak, dia boleh terima orang tua tu, saudara. Dia boleh lawan Anwar Ibrahim. Dia boleh terima Mahathir Mohamad yang menyatakan Nabi bela janggut kerana tidak ada pisau jilid. Dia boleh terima orang tua tu sebagai penasihat. Dia boleh lawan Anwar Ibrahim. Dia boleh terima Mahathir Mohamad yang menyatakan hukum hudud ini akan melemahkan orang Islam. Kalau dilaksanakan hukum hudud, ramai orang Islam kena potong tangan. Bila ramai potong tangan, macam mana orang Islam nak bekerja? Maka ekonomi orang Islam akan jatuh. Sebab ramai kena potong tangan. Orang yang cakap macam ini, Haji Hadi ambil sebagai penasihat negeri mereka. Lawan Anwar Ibrahim. Hadi boleh ambil Mahathir yang melarang bini dia pakai tudung. Bukan kita tuduh. Bini dia cakap, keluar surat khabar, ada video. Bini dia kata dia teringin nak pakai tudung. Maklumlah balik daripada haji, daripada umrah, nak juga pakai tudung. Tapi suami saya tak benarkan. Suami saya tak benarkan saya pakai tudung. Saya sebagai isteri wajib mentaati suami. Di situ dah salah lah. Tapi itulah jawapan dia. Suami saya tak bagi. Orang yang tak bagi bini pakai tudung, orang yang tak bagi bini tutup aurat, orang ini Hadi ambil sebagai penasihat dia dan lawan Anwar Ibrahim. Ada yang berhujah, oh itu zaman dia, semua orang buat dosa. Betul? Tak ada orang yang tak buat dosa. Bukan Mahathir saja, Haji Hadi pemasa muda buat dosa, saudara. Semua orang ada buat dosa. Kemudian alasan dia, kita terima Mahathir sebab mungkin dia dah bertaubat. Mungkin dia tak bertaubat, kita katakan mungkin dia bertaubat. Maka dibawalah cerita di zaman dulu Khalifah Omar, Khalifah Abu Bakar dulu pun melawan Islam. Dia kata, Sayyidina Omar ni lawan Islam, Sayyidina Abu Bakar ni kuat lawan Islam. Akhirnya bila bersama Nabi, dia jadi pejuang Islam yang hebat. Dia nak samakan dengan Mahathir. Mahathir ni dulu bukan kafir. Khalifah Omar Abu Bakar dulu kafir, masuk Islam bersama Nabi, baru dia pejuang Islam. Mahathir Islam lama dah. Dah lama dah dia bersunat. Dah masuk Islam lama dah. Dalam Islam itu pun dia melakukan kezaliman. Waktu dalam Islam itulah dia berada kuasa. Dia ada atas SA menangkap semua banyak pemimpin PAS waktu itu. Apakah jadi lupa? Mentang-mentang dia tak pernah kena tangkap. Dia lupa bahawa pemimpin-pemimpin mereka pernah kena tangkap. Siapa yang tangkap pemimpin PAS ketika mereka berdemonstrasi menentang kemasukan kriket Israel? Siapa yang tangkap? Zaman Mahathir. Haji Hadi tak kena tangkap. Pasal Haji Hadi tidak ada membantah pasukan kriket. Yang bantah waktu itu siapa? Almarhum Saleh Ayub, Dr. Hatta di antara Mak Sabu dan sebagainya, geng-geng ini. Geng-geng yang berada dalam Parti Amanah sekarang. Mereka yang kena tangkap sebab membantah kemasukan pasukan kriket ke dalam negara kita. Di zaman pemerintahan Mahathir Mohamad, orang yang membenarkan Israel menjejak kaki dia ke tanah negara kita ini, saudara, bermula dari zaman Mahathir Mohamad. Orang ini diangkat sebagai penasihat empat negeri PAS untuk melawan Anwar Ibrahim. Dan Mahathir sendiri mengaku di zaman dia tahun 2002, dialah membenarkan kapal Israel berlabuh di pelabuhan kita. Dia benarkan tahun 2002. Bila dia mengaku, sebab benda tu dikantuikan. Kalau tidak, sampai seorang walaupun tak tahu. Bila Anwar mengambil keputusan mengharamkan semua kapal yang berurusan dengan Israel, bawa bendera Israel, berurusan dengan Israel, jangan jejak di pelabuhan negara kita. Bila Anwar buat sekatan itu, barulah Mahathir nak cerita.
Tahun 2002 dulu saya bagi berapa. Saya ingatkan Israel nak berdamai. Kita bagilah dia berlabuh. Biar dia tengok negara kita aman. Bila tengok negara kita aman, dia berdamailah dengan Palestin. Kita ingatkan dia boleh berdamai. Nak test konon, nak test bangsa Yahudi. Tidakkah Mahathir tahu Yahudi ni semenjak tahun 48, zaman mereka berperang dengan Palestin, berapa banyak perjanjian-perjanjian yang diatur oleh PBB yang dia langgar. Ni bangsa yang takkan pegang kepada apa yang dia janji. Takkan Mahathir tak tahu benda ini? Siapa kamu yang Yahudi nak hormat kamu? Banyak perjanjian Camp David, macam-macam perjanjian ada, saudara. Semuanya Yahudi ni langgar. Tiba-tiba Mahathir nak bersangka baik, konon-kononnya datang berlabuh kat Malaysia, biar Israel akan berubah menjadi yang berlabuh tu bukan Netanyahu lah. Yang berlabuh tu bukannya zaman dulu Moshe Dayan tu. Pemimpin Israel zaman tu. Bukan Netanyahu yang berlabuh tu. Orang peniaga-meniaga je, dia tak ambil tahu lah ini semua. Peduli apa dia nak berdamai tak berdamai. Janji dia boleh dapat duit. Dia nak gunakan kemudahan kita. Tak ada kena-mengena pun. Mahathir nak bersangka baik mengatakan bagi pelabuh, maka Israel boleh berdamai. Bodoh ke apa? Yang berlabuh tu bukan pemimpin politik mereka. Yang datang berlabuh itu adalah peniaga-peniaga yang nak cari untung. Mereka peduli apa? Berperang tak berperang. Mahathir boleh benarkan. Kalau betul dia nak bersangka baik pun, paling tidak 1 tahun lah. Test. 2 tahun ke. Tapi sampai kesudah, saudara. Sampai Mahathir tak jadi Perdana Menteri, masih lagi dibenarkan. Nak uji apa macam tu? Memang kamu nak benarkan kerana kamu pandang duit. Orang yang berlabuh kena bayar duit. Sebab nak duit itu, sanggup benarkan Israel duduk di negara kita ini. Dan hari ini Mahathir menyalak. Konon dialah pejuang Palestin. Setakat dia kata dia pejuang Palestin, tak apa lagi. Mengendah-gendahkan Anwar Ibrahim lagi. Oh, dia lebih hebat. Dia lebih lantang. Dia lebih berani. Dengan Mu'alon boleh. Pasal Mu'alon balas membaca. Disambung oleh Perdana Menteri sebelum itu. Masuk Pak Lah. Macam tu juga. Bukan sekadar boleh berlabuh. Boleh mendarat zaman Pak Lah tahun 2005. Daripada berlabuh, boleh mendarat. Ni yang dikatakan Perdana Menteri Mr. Clean, Pak Lah. Konsep Islam Hadari. Pelapal yang berlabuh boleh mendarat. Datang di Jirit, dia kata kau orang ni apa barang lah sakat berlabuh ni. Saya ni anak Yasin, Tok Imam Yasin, ulama Johor, Muar, Paguh. Siapa tak kenal bapa saya keturunan ulama ni? Nama saya Den Cirit. Saya benarkan pesawat pejuang Israel lalu atas ruang udara negara kita. Hebat. Lagi hebat. Lagi hebat pada Mahathir. Mahathir bagi berlabuh aja. Pak Lah bagi mendarat. Dapatkan Den Cirit, berlabuh boleh, mendarat boleh, lalu ke udara pun boleh. Bermakna negara kita ini dah habis maruah digeledah oleh Israel. Di laut dah digeledah, di darat dia dah geledah, dekat udara pun dia dah geledah, saudara. Pesawat lalu atas serban Haji Hadi. Haji Hadi terus pegang tasbih dia. Hari ini berkokok pasal perjuangkan Israel. Menentang Israel. Dialah pejuang hebat. Apa kata Haji Hadi? Anwar tak cukup kuat. Anwar tak cukup lantang. Sebab itu, saudara, kenyataan terbaru Mahathir. Yang sebenarnya itu poin yang saya sebut. Mukadimah dia panjang. Sebab itu, saudara, kenyataan terbaru Mahathir, dia kata dia setuju kalau Anwar nak siasat semua tuntun yang ada kat Malaysia ni, kalau mereka tak nak istiharta, tangkap, sita harta mereka. Dia setuju. Saya nak bagi tahu Mahathir lah, kamu setuju ke, kamu tak setuju ke, memang Anwar nak buat, wahai Mahathir. Sebelum kamu bercakap tu, Anwar dah berjanji dengan kami, rakyat Malaysia. Dia kata dia tak peduli Tun ke, Tan Sri ke, Tan ke, Encik ke, Khadam ke, kalau sakau hak rakyat, masuklah, siasatlah. Kalau bersalah, kenalah. Tak bersalah, tak apa.
Tak payah kamu sebut wahai Tun. Kamu pandai sebut je. Waktu kamu perintah kamu tak buat pun. Waktu kamu jadi kerajaan 22 tahun, campur 22 bulan, siapa Tun yang pernah kamu siasat? Siapa Tun yang pernah kamu siasat? Tak ada. Kamu takkan usik Tun ni. Tun ni semua berduit. Ini satu-satunya Perdana Menteri yang berani menyiasat orang bernama Tun. Habis kenapa nak panas? Nama kamu belum disebut lagi. Baru Tun Daim. Apakah Tun Daim itu anak kamu? Kawan rapat kamu? Kalau kawan rapat kamu pun, kalau kamu tak terlibat, kenapa kamu panas? Kenapa kamu koyak? Sampai kamu nak suruh Anwar siasat semua Tun. Kamu ingat semua Tun jahat ke? Kamu ingat semua Tun dalam Malaysia ni, ya, perangai macam kamu? Yang perangai macam Tun Daim tu aja. Ya. Oh, bila kamu dah ada Tun, dah bina kekayaan, ya, dah kumpul duit banyak, tak boleh nak isytihar bila diminta oleh SPRM. Oh, yang boleh kena isytihar ni cikgu-cikgu, polis, konstable. Betapa bangsatnya kenyataan dia. Kita tahu dia nak perli. Dia nak perli Anwar. Oh, panggillah semua Tun, dia kata. Suruh isytihar, kalau tak nak isytihar, sita. Tak semua Tun akan diminta isytihar, wahai Mahathir. Kamu bekas Perdana Menteri, takkan kamu dah tahu peraturan? Takkan kamu dah tahu atas SPRM? Tak semua Tun, tak semua yang bergelar Tun wajib isytihar. Tun Abdullah Badawi tu tak ada minta pun isytihar. Ada SPRM minta Tun Abdullah Badawi isytihar? Tak ada. Bukan semua Tun kena isytihar. Tun yang disyaki, Tun yang dikaitkan dengan aduan rasuah, kamu diminta isytihar. Isytihar je lah, susah apa? Kalau kamu tak mencuri, apa takut? Bukan semua Tun. Lainlah kalau Anwar keluarkan arahan, saya minta semua yang bergelar Tun di Malaysia ini isytihar harta. Tak nak isytihar, kita sita. Itu zalim nama dia. Anwar takkan buat perkara zalim macam itu. Anwar bukan seperti kamu, wahai Mahathir. Ini baru seekor Tun je. Ramai lagi Tun ada. Ramai lagi Tan Sri ada. Ramai lagi Tuan Guru ada menanti. Sebab itu maka kemaruk hari ini, nak tembok atap. Lepas Jumaat, dan jadi macam kebiasaan. Setiap hari Jumaat adalah hari ulang tahun ubah kerajaan. Tak berlaku Jumaat ini, Jumaat minggu depan, umum. Itu dalam grup WhatsApp Walabot tu. Kalau baca, saudara. Berapa kali Jumaat dah mereka berlompat dalam grup tu. Alhamdulillah, syukur Alhamdulillah kalian tumbang. Buta kena bodoh macam tu je buat ni. Percaya lagi tu. Masuk Bengali seorang tu. Kan? Duk buat live dengan Papa Gomo. Tok Bomoh resmi Perikatan Nasional. Sebab dia selalu buat ramalan. Banyak ramalan dia. Kerajaan tumbang lepas pilihan raya negeri, kerajaan tumbang lepas pilihan raya kecil, kerajaan akan tumbang lepas bajet, kerajaan akan tumbang pada hari Jumaat ini, dan hari ini terbaru kerajaan tumbang 31 Disember. Ini terbaru ni, latest. Alhamdulillah. Ya, ramalan dia yang terakhir 31 Disember ni kerajaan tumbang menyambut tahun baru dengan kerajaan baru. Dia kata takbir, kata orang. Ramalan daripada Papa Gomo. Maka Salim ni, Megali ni, kan, bila dengar Papa Gomo kata macam tu, menangis. Menangis, saudara. Kesian kan tengok dia. Ya, orang tua-tua menangis, air mata buaya ni huduh. Ya Allah, Alhamdulillah. Ya Allah, Alhamdulillah. Bertukar juga kerajaan. Dia menangis dengar Papa Gomo anda muka Salim kan. Nasib baik ada kau seorang bodoh macam ni. Kalau tidak aku punya live saya pernah tengok, dia kata. Kesian, kadang kesian saudara. Kesian. Begitu mudahnya kena tipu. Ya Allah, Akbar. Papa Gomo tu percaya.
Menangis-nangis. Ya? Bersyukur sangat. Kita pun menangis juga tengok dia. Bukan menangis kerana apa? Menangis menahan ketawa. Tengok Bengali ni menangis. Ya, badan besar, janggut, gambang bukan main. Menangis. Dengar Papa Gomo kata kajian kami berubah Jumaat ni. Ya? Besok pagi dah Jumaat pula. Buat pula lagi Jumaat minggu depan. Tunggu Jumaat je lah kerja dia. Kan? Punya kemaruknya saudara. Ya, nakkan jawatan. Nakkan kuasa. Dalam masa dia yang sama, dia kata Anwar kemaruk kuasa. Yang duk cerita nak rampas ni puak-puak dia. Pergi Sabah Sarawak duduk pujuk GPS. Sampai sanggup tawarkan GPS Perdana Menteri. Bayangkan saudara. Kalau bersama dengan Kerajaan Perpaduan, dia kata GPS hanya jadi timbalan saja. Timbalan nombor 2 dia kata. Ni sokong kami. Kami bagi kamu dalam sejarah ya, Malaysia Timur ni dapat Perdana Menteri. Dia sanggup bagi orang lain Perdana Menteri. Ada orang kata tak logik lah. Takkan dia takkan Den Cirit ke ya, Puan Papah tak nak Perdana Menteri. Kenapa nak bagi Sarawak? Saudara, ini bukan masalah nak jawatan. Ini masalah nak selamatkan kes. Sebab itu pada dia tak jadi Perdana Menteri pun tak apalah, asalkan aku tak masuk Sungai Buloh. Sebab itu aku tak kisah siapa Perdana Menteri, asalkan dia boleh selamatkan aku daripada masuk Sungai Buloh. Aku tak jadi Perdana Menteri pun tak apa. Jadi jangan seret aku ke Sungai Buloh. Sebab itu dia sanggup tawarkan parti GPS ini jawatan Perdana Menteri kalau nak bersama dengan mereka. Orang yang terdesak macam ni saudara, dia sanggup lakukan apa saja. Apa sangatlah jadi Perdana Menteri berbanding daripada derita duduk dalam penjara berpuluh-puluh tahun. Itu yang dia takut sangat. Sebab orang tidak pernah diuji. Tidak pernah diuji dengan kesusahan. Sebab itu dia takut nak bertemu dengan kesusahan ni. Kita bertuah kerana PMX kita diuji. Ya? Sebab itu orang fitnah dia siang malam. Cakaplah apa pun dia buat kerja. Hari ni dia berada di Kelantan tengok mangsa banjir. Disambut oleh Menteri Besar Kelantan. Walaupun Menteri Besar Kelantan tu dalam ceramah ada pumpam tentang Anwar. Kan? Tapi sambut PMX kat Kelantan. Katalah dia macam liberal lah. Ya? Tuduhlah apa-apa pun bagi Anwar. Sakat kamu tuduh tak beri kesan dan bekas kepada dia. Sebab dia telah diuji lama dah oleh Allah SWT. Dia diuji sebelum dia masuk politik lagi. Zaman dia pelajar lagi, dia diuji. Dia memimpin himpunan baling. Ya, untuk membela petani-petani. Penoreh getah di baling dengan kedudukan harga getah yang jatuh. Anwar memimpin mahasiswa di baling sehingga dia ditangkap YSA. Ketika dia berdemonstrasi itu, ya, Sanusi waktu itu pakai pampers lagi. Itu berkelah dia pampers. Tersilap pakai Nick Kim lagi. Sanusi main taik lagi waktu itu. Tak tahu apa. Anwar dah berjuang pertahankan petani di baling Kedah. Belum masuk politik lagi waktu itu. Kerana dia membina Yayasan Anda untuk membantu Melayu Bumi Putera yang tak ada duit untuk melanjutkan pelajaran. Dia bina sekolah sendiri bernama Yayasan Anda. Yang orang tuduh dia ni anti Melayu. Yang orang tuduh dia kan jadi Perdana Menteri, Melayu akan tergadai. Ini dia manusia bernama Anwar Ibrahim. Dalam ABIM, nama dia dikenali sebagai Presiden ABIM. Timbalan dia almarhum Ustaz Fadlino. Sebab itu hubungan rapat dia almarhum Ustaz Fadlino itu sampai ke mati almarhum Ustaz Fadlino, hubungan dia tak pernah putus. Walaupun berbeza politik ketika itu, almarhum Ustaz Fadlino sentiasa menghormati Anwar Ibrahim sebagai sahabat dia. Dan Anwar Ibrahim juga yang menghormati almarhum Ustaz Fadlino seperti keluarga dia sendiri. Bahkan salah satu anak daripada almarhum Fadlino juga bernama Nur Izzah. Kerana anak ini dicadangkan juga ya, di antara kedua persahabat ini. Sebab itu Anwar pernah nyatakan di saat dia paling dia tak lupa kesayangan dia kematian,
Ya, ibu dan ayah dia sewaktu dalam penjara, dia menangis ketika mendengar kematian almarhum Musa Faldino. Sebab dia tak sempat nak menyembahyangkan sahabat dia ini. Kerana waktu itu penjara melengah-lengahkan. Walaupun dia minta mohon untuk pergi menziarah jenazah almarhum Faldino, penjara melambat-lambatkan pergerakan dia waktu itu. Dan dia tak sempat nak bersama melihat jenazah almarhum Faldino kerana telah diterbangkan ke Kedah. Sebab itu dia menangis. Dia tahu almarhum Musa Faldino ni banyak berkorban untuk diri dia. Sewaktu dia difitnah, pemimpin politik pertama yang datang memberikan sokongan moral sewaktu Anwar dipecat adalah almarhum Musa Faldino. Walau ketika itu dia bertentangan politik, UMNO dengan PAS ni berlawan, tapi bagi almarhum Musa Faldino, bila seorang Muslim itu difitnah, dizalimi, kita lupakan pakaian politik mereka. Dia orang Islam, apatah lagi dia sahabat yang pernah bersama dengan kita. Dia dizalimi, kita wajib mempertahankan dia. Ini yang dilakukan oleh almarhum Musa Faldino. Sebab itu Anwar sentiasa menghormati dia. Ini yang Anwar buat. Saya nak beritahu kita sebagai Islam, ya. Kadang-kadang kita ni amalan yang kita lakukan. Kadang orang kata, apa sangat kamu nak cerita pasal ulama', apa sangat ilmu yang kamu ada. Ya, orang yang mengajar agama, dia dapat manfaat pahala dia dengan ilmu yang disebarkan. Tapi ada pihak lain yang juga mendapat pahala yang besar. Contoh para doktor. Apabila dia dapat menyelamatkan satu nyawa, bertukar lumur dengan ikhlas, menyelamatkan, alangkah besarnya. Mungkin ya, dengan jasa seorang doktor ini menyelamatkan satu nyawa, kemungkinan dia boleh lawan pahala dia lagi tinggi daripada ulama' yang mengajar kitab ini.